عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan selapangkan waktu serta diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berkumpul bersama-sama menunaikan sembahyang fardu malam secara berjamaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan langsung pada nomor 30. Uraian yang penuh. Subhanallah alaikum rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Uraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul itu amanah, artinya kepercayaan. Jadi malam ini kita nak sambung sifat yang kedua yang ada pada sifat Rasul, yang mana kita telah membahaskan pada minggu yang lalu tentang sifat yang pertama, iaitu sifat sidik, artinya benar. Yang mana para Rasul itu menceritakan perkara yang benar, yang mana perkara benar itu kena dengan diri perkara yang diceritakan oleh mereka. Bila ada disebut ada pahala, maka mesti pahala tersebut. Bila ada disebut ada dosa, maka mesti dosa tersebut. Bila ada disebut syurga dan neraka, maka ianya merupakan perkara yang benar, melainkan yang benar. Jadi malam ini kita nak sambung uraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul itu amanah, artinya kepercayaan. Semoga alaihi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wajib pada syarat akan tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku pula di dalam hatinya, hati mukallaf, dengan sungguh segala yang dari Rasul itu bersifat dengan amanah. Jadi seperti mana biasa, menjadi kewajiban pada syarat atas diri kita yang mukallaf, yang banyak dan juga berakal, yang ditaklifkan untuk agama di atas diri kita, untuk mengetahui dan mengaku di dalam hati kita. Tahu saja tak mengaku tak jadi. Mengaku tak tahu bukan jadi. Juga kaedah agama ini kena tahu. Maksud kata mengetahui dalam arti kata mempelajari dibalangkan kepada kaedah pengajian yang sebenar. Ini tidak sebut dalam masalah akidah tak boleh. Taklif pada masalah akidah tak sah. Taklif pada masalah etika gagal lagi. Tapi masalah akidah kita tidak nak taklif. Nak taklif kita kena tahu berangkatkan kepada pengajian. Tapi itu disebut wajib pada syarat akan tiap-tiap segala mengetahui. Bila kata mengetahui mengaji, bila kata mengaji tak payah bukan banyak kali dah tak boleh kami faham dah. Sebab dalam surat banyak kali jadi tidak lain. Jadi katakan saya sebut mengetahui ini melalui pengajian, bukan melalui ikut-ikutan. Jadi mengetahui apa?
Bukan cakap mengetahui, kita kena mengaku di dalam hati kita. Bila cukup mengaku di dalam hati, maknanya jalan. Bila kata jalan itu ternafi segala syak, segala bad dan segala wa'ad. Okay. Segala yang jadi rasul itu bersifat dengan amanah. Jadi para rasul itu bersifat mereka itu dengan sifat amanah. Apa dia amanah ni? Amanah ni bahasa Arab. Okay. Melayu pun sebut amanah juga. Sebab apa? Bahasa Arab yang dimelayukan. Dia ada juga bahasa Portugis yang dimelayukan. Contohnya jendela. Bukan bahasa Melayu, bahasa Portugis itu. Bukan sejarah ni kan. Beranda. Itu bahasa Portugis yang dimelayukan. Seingat saya, saya kata Allah. Asal-asal kecil lah. Dengan sejarah tinggalkan juga. Bagaimana tinggal? Ada? Kita mengaji dulu bahasa-bahasa yang dimelayukan. Jadi amanah ni pun bahasa orang, bukan bahasa Melayu, tapi telah dimelayukan. Amanah itu bahasa Arab. Bahasa Melayu ni apa? Kepercayaan. Itu bahasa Melayu. Jadi para rasul ni bersifat mereka dengan sifat kepercayaan. Nak kata dipercayai. Ataupun kepercayaan ini boleh juga kita sebut betul hati mereka itu. Bukan ni tadbir. Nak sebut amanah ni kepercayaan pun boleh. Nak sebut amanah ni betul hati pun tak apa. So kalau jawab kita bagi dalam satu jawapan itu betul. Jangan jawab ini pada dua jawapan dia. Kepercayaan atau betul hati. Itu nak lagi amanah. Translation from Arabic to Malay. Jadi para rasul ni dia bersifat dengan sifat amanah, bersifat dengan sifat kepercayaan, bersifat dengan sifat betul hati mereka dan tidak khianat. Bila kata betul hati, bila kata amanah ni apa apa? Khianat. Dengan maknanya sekalian mereka itu terpelihara daripada melakukan dan mengerjakan akan segala perkara yang ditegak haram atau makruh atau khilaful aula. Jelas? Apa yang lain? Jadi nak kata sifat ketua yang ada para rasul dan nabi ini. Bila sebut rasul, masuk kategori nabi. Tapi nabi belum tentu rasul. Itu semua benda kita tahu secara general. Benda buruk yang kita tahu secara yang panggil buruk. Secara semula jadi tahu bila kita kaji lah. Malam-malam tak lagi bukan tahu baru. Nah, kata secara general saja kita mengetahui setiap rasul itu nabi. Tetapi bukan semua nabi itu. Jadi rasul ni sudah tentulah nabi yang mana mereka bersifat dengan sifat amanah. Apa arti amanah? Kepercayaan atau betul hati. Apa makna kepercayaan atau betul hati ni? Dengan maknanya sekalian mereka itu terpelihara daripada melakukan dan mengerjakan akan segala perkara yang ditegak haram, makruh atau khilaful aula. Ini yang kita sebut sebagai maksud. Nak kata maksud para rasul ini terpelihara daripada melakukan kemaksiatan. Ini benda yang kita nak sadari. Benda yang kita kena jaga dalam hati kita. Dan para rasul ini mereka tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata ini akidah yang perlu kita yakinkan di dalam diri kita. Yang ada para rasul terpelihara daripada melakukan perkara yang ditegak haram atau makruh atau khilaful aula. Khilaful aula masuk dalam kategori makruh ditanzih. Sebab bila kita kaji memang kita akan jumpa pembahagian makruh ni kepada dua perkara. Ada dua bahagian. Pertama dia sebut makruh ditahrim dan yang keduanya makruh ditanzih. Makruh ditahrim ni maksud kata makruh yang nak sampai kepada martabat haram bila kita kata buat juga kita makruh. Contohnya apa? Dosa dulu sembahyang sunat subuh waktu dah terbenam matahari. Jasa tadi kan. Nak masuk maghrib kan kita subuh haji dia sembahyang sembahyang sunat subuh 2 rakaat ada aja kan. Itu masuk kategori makruh haram. Makruh yang masuk kategori haram. Nah, tak kata bila haram buat dapat dosa, tak buat dapat pahala. Tetapi kalau kita sembahyang tadi ni sembahyang niat tahiyat tahiyatul masjid. Sembahyang sebab niat sembahyang sunat wudu. Yang tu tak ada masalah.
Mayang-mayang malam-malam pun tak ada makruh ataupun tak ada waktu haramnya. Sebab apa? Dia mayangnya berkait dengan perbuatan yang lain. Okay? Jadi kaedah kita kena faham. Jadi bila sebut makruh, tahrim, kata-kata benda yang bila kita buat masuk kategori haram. Manakala makruh yang disebut sebagai lazim, dia masuk dalam arti kata khilaful aula tersebut. Contohnya apa? Puasa sunat 10 Zulhijjah. Puasa sunat 9 Zulhijjah, hari Arafah tu 10 raya dah aku tak faham. Okey. Jadi nak berasa puasa sunat 9 Zulhijjah. Bagi apa? Bagi orang yang mengerjakan ibadah haji. So orang yang berbuat haji hari wukuf tu tak sunat puasa. Puasa tertujuh haji. Buat berjalan waktu wukuf tu. Okay. Kita yang tak ikut, kita jadi puasa orang. Kita yang tak pergi haji ni, buat haji. Jangan lupa kalau kira nak raya macam puasa 9 bulan ni kan. Macam tu ada hal-hal ni, kenduri pasal mana dan puasa. Buat malu. Tapi kalau dia buat haji dia pula. Dia ambil 9, dia ambil 10, tak pun dia ambil 10, dia ambil 11, tak pun dia 9, 10 bulan. Cakap pun dekat 90 ya, 90 boleh. Lihat tak tu, orang sama. Dari 90 tu cuma satu dia. Satu pun mungkin dia Allah tu. Bukan tak tepat lah. Jadi nak kata 90 tu sunat kita berpuasa. Hari Taju'ah dengan hari Ashura. Hidup kita macam untuk orang lah. Puasa lah. Dia kata ada orang kata bid'ah tak puasa. Kata bid'ah saya makan. Kita yang berkata bid'ah makan. Itu pun tak dia. Sebab ada orang kata tidak Allah sebab Ashura. Okey, kita yang makan. Dia pun tak makan puasa. Kita yang berkata bid'ah ni. Niat agak mulia. Kan, mengenangkan peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Mengenangkan. Okay. Sebab apa berlakunya banjir besar di zaman tersebut, berlakunya tsunami yang hebat di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Lepas tak ada tangan dah, tak ada tangan. Tu kata tak payah, kita kata bukan tangan. Okay. Benda tu bukan wajib pun, makan wajib. Mana wajib makan? Harus dia. Makan pun tak apa, tak makan. Sudah. Waktu pun nak beli orang-orang. Mau sini dia semua koridor. Aku jadi Nabi itu. Buat lalu buka. Ya. Sebab benda makan. Bukan wajib makan. Benda harus saja makan ni. Nak makan pun tak apa. Tak makan pun sudah. Lah, sebab kalau boleh lagi. Orang nak pergi makan, tak boleh. Tak mau sudah. Jadi keedahnya bila dulu tu sunat puasa bulan Muharram. Sebab kelebihannya banyak diceritakan oleh apa nama oleh perawi-perawi hadis. Kalau sahabat-sahabat dalam kita hadis yang mana Nabi menyarankan kita berpuasa pada hari tersebut. Karena apa? Mengampunkan dosa-dosa kita pada tahun-tahun yang sebelum. Itu antara kelebihan kita sunat. Jadi nak cerita makruh di tajik ya dari ni. Yang mana orang yang wukuf di Arafah tak sunat puasa 9 hari bulan Zulhijjah. Kita yang tak wukuf tu puasa. Sebab apa? Itu tak kaya. Dan itu sunat kata kita puasa 9 Zulhijjah sebelum sambung hari raya 10 Zulhijjah. Jadi orang yang dapat kurban dan dia dapat berpuasa dia. Itu dapat kurban. Jadi benda ini semua merupakan amalan sunat yang kita boleh buat. Yang mana antara kelebihan yang saya ingat puasa 9 Zulhijjah ni Allah Taala mengampunkan dosa kita setahun yang lagi akan datang ataupun yang sebelum. Kena disebut. Tapi Tuhan ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita buat Tuhan ampunkan dosa tadi. Sebab kita ni dosa banyak. Tak orang sebut je lah. Allah kata Allah wali kata. Bukan aneh kata cahaya benar pun. Aku nak buat dosa yang kita buat amalan-amalan supaya mudah-mudahan Tuhan ampun dosa kita yang banyak yang seumpama pun dilakukan. Jadi itu keyakinan berlandaskan kepada apa yang kita yakini. Jadi keedahnya makruh lazim. Orang yang hukum tinggal tak buka. Sebab benda makruh ni keedahnya tinggal dapat pahala. Buat tak dapat. Tak dapat. Sebab
Sebab benda makhluk Tuhan tak suka. Benda pun kita tak suka. Bukan tak buat apa. Siapa tak suka? Batu gaduh di kerumah tak. Contoh. Gerik lambat ganja. Sebab apa? Buat benda pun tak suka. Yang tu pun tak habis lah. Macam bila ada dekat dalam buahnya. Dia nak buat benda dia tak suka ya. Cuma buat benda dia suka. Dekat dah dia ada. Tu pun tak habis. Nak kena kias dengan dunia juga. Sebab apa? Sebab lah zaman itu manusia bila berkongkong itu apa pun perlu dikiaskan dengan barang dunia. Baru kami nak nampak benda ni. Susah banyak agama dalam manusia bila berkongkong itu. Nak jadi kiasan yang very dengan apa yang agama sebut. Jadi nak kata benda makhluk ni benda yang Tuhan tak suka. Sama lah macam bos kita dia tak suka kita main lama, dia tak suka kita makan lama. Kita yang buat benda tu buat benda yang dia suka. Itu bila buat semua ni senang lah. Tangkap senang naik. Senang dia nak transfer kita kalau suka malam motor. Nak minta apa pun dia sebagai kru. Ni cuma musuh bukan mulai. Sebab kaki ada jalan lain. Sebelum kompong ni nak jawab. Kompong dandan terus. Jadi ni keadaan yang kita kena faham. Jadi masuk di dalam bagi golongan tersebut. Itu maksud dia. Jadi bila sebut para rasul yang amanah, benar hati mereka, kepercayaan yang mana para rasul ini terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Kita tak terpelihara, kita pantang rempah ya. Pantang rempah ya. Benda haram itu jatuh lah juga. Tengah-tengah jatuh itu pantang rempah. Orang kata jatuh itu sebenarnya mereka. Contoh. Itu yang pakai helmet, pakai helmet sebenarnya mereka kan. Kamu ya, kamu yang masuk pakai helmet ni tak lah dari Islam dulu. Kamu pakai helmet, baju lagi ke sampai tak. Pun ada, punya gila. Yang pakai lah contoh pendek dah. Lakon-lakon jadi gila juga nak kita ikut anak. Tak ada. Helmet pakai apa? Kamu betul. Kita lagi kena. Pakai helmet tu memang dari Islam lagi. Tak payah kita hati makan lain. Jadi kata-kata kita ni pantang Allah kesalahan. Ada cerita dengan jaga perkara tersebut. Saya berpesan kepada diri saya terlebih dahulu. Dan kepada tuan-tuan dan perempuan yang mulia. Yang mana kita kena jaga perkara-perkara haram. Yang mana perkara haram itu perkara yang ditegur syarak kepada kita. Yang mana kita meninggalkan perkara haram dengan Islam. Kita mendapat pahala. Kita dah mengajar. Yang kata benda haram itu kena tinggal dengan ikhlas. Bukan kita tinggal disebabkan kita malu ke orang. Kita tinggal disebabkan tak berkesempatan. Itu tak jadi. Itu tak dapat pahala. Banyak lah. Maksudnya itu tak dapat haram. Pada jarak apa. Perlu disebut dalam berat. Yang mana kita meninggalkan perkara haram tersebut dengan ikhlas. Darah tak pahala tinggal dengan ikhlas. Nah, tak kata tinggal dengan ikhlas ni depan orang kan, belakang orang kan, ada peluang kan, tak ada peluang kan, benda yang haram, kita buat. Jadi kita tak pahala. Tapi kalau tinggal dekat depan orang, belakang orang, tak. Sebab apa tak buat ni? Sebab tak ada kesempatan. Jadi dia takkan bawa banyak hal. Lompat-lompat ni boleh ya. Dan dua poin. Jadi kita dapat pahala. Sebab dia meninggal perkara haram bukan dengan Islam. Jadi keedah dia kita dapat faham. Jadi para rasul ni tak ada benda-benda yang berkaitan dengan haram tersebut. Begitu juga makhluk. Apakah lagi perkara khilaful aula. Yang mana mereka terpelihara makhluk daripada melakukan kemaksiatan dan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita level manusia biasa selain pada rasul dan nabi ini dia ada satu istilah dalam bahasa ilmu tasawuf yang disebut sebagai makhluk. Nah, kata golongan awliya Allah, golongan yang muqarrabin. Mereka dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, kata Tuhan jaga juga mereka. Tapi itu tidak bermaksud mereka tidak pernah melakukan dosa. Jadi golongan-golongan wali Tuhan ini dia malu, dia takut di akhirat Allah Taala susah aja sebelum dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab kita semua ada dosa masing-masing. Cuma pasal kita tak tahu yang kita lakukan. Itu golongan-golongan awliya Allah, golongan-golongan wali Allah mereka takut dan berharap supaya apa? Mereka tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Memanglah sekarang ni level dia level wali, tapi sebelum jadi wali
Sebab kaedah jadi wali ni pun ada yang wali. Sebelah mana mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelah mana mendapat anugerah daripada Allah Taala, dengan mujahadah yang tinggi, maka ia dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada satu makam ke makam, satu makam ke makam, hingga ia menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka golongan ini disebut sebagai makhluk. Andai kata dia terniat untuk melakukan kejahatan, maka Allah Taala akan gagalkan niatnya. Contoh lagi tengok pampir kan, duk ready nak dia ni, kata lena. Tak ini kita tengok pampir kan. Kita apa lagi tengok pampir yang mana ada lena. Lena apa kawan kau? Nak jadi konektor dengan telefon. Nak tengok bola kan? Jatuh cikam, bertiga lima, welcome. Semangat, bukan tengok rumah ni. Naik motor, pergi naik tinggal dah. Sebab apa? Kerincang, rumah tiga tak ada. Okay? Jadi nak kata kaedah wali Tuhan dia maksud. Tuhan memelihara mereka yang sudah melakukan kejahatan. Tapi bukan maksud. Hanya beza antara golongan Ahlussunnah dengan golongan Syiah. Syiah menganggap, mereka punya pemimpin, mereka punya pemimpin maksud daripada melakukan dosa. Tapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah, selain daripada Rasul dan Nabi sudah tidak ada istilah maksud. Ayatullah apa tak? Maka kata tak ada maksud. Kalau kata pun maksudnya. Tapi mereka menganggap pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam mereka merupakan imam-imam yang maksud. Terpelihara daripada muslim. Ada yang kadang-kadang kata dibantu apa pun tak apa. Dia tak ada sama. Saya kalau ni kita ni. Maka kalau bahkan kadang-kadang imam juga boleh melakukan perkara yang diharamkan oleh Tuhan, boleh mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Tuhan. Ngeri. Jadi benda ni kita kena faham. Kita bawa sekalian Syiah ni. Macam ni. Kenapa ada pergi tempat metode Syiah? Tak, macam ni. Sorry, silap. Ada dia nak kata keadaan itu betul. Jadi para rasul keadaannya maksud terpelihara melakukan daripada sifat amanah tersebut daripada melakukan segala perkara yang ditegak haram atau makruh atau khilaful aula. Pada zahir mereka ini tak ada kata perbuatan zahiriah dia. Tak buat benda haram, tak buat benda makruh, tak buat benda khilaful aula, dan pada batin mereka itu yakni hati mereka. Pokok selintah nak buat jahat, pokok selintah nak buat praktek, pokok selintah yang bukan buat lagi pun memelintahkan hati tak ada dekat para rasul. Kita berhijab balik fikir rumah lah memelintahkan hati rumah kita. Nah, ada kata hati itu melintah benda jahat saja. Kata rumah dan rumah jawab error oi. Pilih kata gagal juga Allah. Mak mula dah buat hati tu berisi, hati tu berfungsi. Ditanda jahat tu ada dalam hati kita. Tu batin kita. Tu tak kira lagi dalam sifat-sifat semua yang berkumpul di dalam hati kita. Segala sifat angkat dengki kita, segala sifat ujung kita, segala sifat takabur kita, segala sifat sifat kita, segala sifat-sifat mazmumah yang sekarang di hati. Yang kadang-kadang benda tu kita pamerkan berlandaskan kepada perbuatan zahir kita. Jadi itu kita nampak, kita faham berlandaskan kepada hadis Nabi yang mana Nabi menyatakan, ala inna fil jannati mudghah idza sallat ruha jasada kullu wa idza qalat fasada jasada kullu ala wa hiya al kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan dalam hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Hadis yang banyak pula, hadis yang keempat ataupun yang ketiga dalam kitab hadis Ma'ruf karangan Imam Nawawi. Boleh balik. Yang lepas halal haram lagi pun sebetulnya dalam diri anak-anak itu ada terketul lagi. Apabila elok lagi itu kata Nabi, eloklah keseluruhan jasad zahirnya. Apabila rosak lagi itu, rosak habis keseluruhan jasad zahirnya. Ada Allah yang palsu, ketahuilah olehmu, itulah yang disebut sebagai jantung. Istilah lain kita nanti sebagai hati. Hati bukan qalbun, dalam bahasa Arab hati kibdun. Bahasa orang putih dia panggil hati, jantung.
Kalau hati dia panggil liver. Jadi nama kata translation yang benar adalah wahyamu, ketahuilah itulah jadi disebut sebagai jantung. Yang sakit lah mana? Jantung, bukan hati. Hati sakit masa bumi. Betul tak? Ada raya lah kan betul lagi. Kok silap. Masa nombor bumi tu masa hati sakit. Bapa hati sakit, kita okok. Tu yang masa bumi, hati yang betul sakit. Jantung, sebenarnya kita jangan betul sakit. Jadi itu tak ada hati, tak ada. Tak ada hati boleh hidup. Boleh hidup tak ada hati. Boleh hidup mah. Cuma mata putih lah. Tak ada putih yang bergerak. Tak ada dia yang bergerak. Aku tahu mana agresif. Tapi kalau tak ada jantung boleh hidup. Pokok lama bagi naik. Dia tak jantung boleh hidup. Tak boleh. Kita bukan mereka untuk. Bukan 70. Itu pun tak faham. So tak ada jantung tak ada hidup mah. Tak ada mengalir ke seluruh badan. Jadi dari situ ala wahiyallah, ketahuilah olehmu, itulah disebut sebagai jantung. Sebab itu jantung ni berlandaskan kepada Imam Al-Ghazali, dibahagikan kepada dua keadaan. Satu jantung yang berbentuk wahiriyah, yang kita sebut jantung. Yang mana doktor boleh buka jantung kita, doktor boleh kuring, doktor boleh buat bypass, putri, bumeli, budak dia nak buat. Yang kata doktor pun, boleh buka jantung kita dengan jantung plastik tuan-tuan. Teknologi zaman baru ni kita satu koridor ni. Satu lagi jantung yang berbentuk bakteriah ataupun disebut sebagai latifah rahmaniyah. Benda yang lembut ataupun yang panggil latifah rahmaniyah ni benda seni berbentuk ketuhanan. Jantung yang berkawal kita, bukan jantung zahir yang kita nampak ni. Jantung tu tumpang nampak kan? Tapi jantung yang disebut sebagai latifah rahmaniyah itulah kata Nabi yang dimaksudkan oleh Nabi yang ada latifah rahmaniyah itu baik, maka akan baik keseluruhan tubuh badan kita. Bila latifah rahmaniyah itu rosak, maka rosak keseluruhan tubuh badan kita. Dia yang berampai kita, dia yang bagi arahan dekat akal, dia yang bagi arahan dekat tangan, dia yang bagi arahan dekat kaki. Sebab anggota kita ini semua mengikut perintah yang dilahirkan daripada hati latifah rahmaniyah. Jantung latifah rahmaniyah tersebut dia sebagai raja dalam diri kita. Dan itu hati keakuan kita hati bila disebut aku tu yang mana? Itu kena menjadi tentu lega. Sebab kaedah tentu yang membahaskan tentang perkara tersebut. Besok kita tu hidup orang panggil otak dia. Mati dadah banyak tu. Tak tahan. Bila masa itu makan orang. Ada mati nak tu mereka jenguk hati jarang umat kan. Mati dah. Banyak. Tapi jarang banyak kan. Banyak dapat umat. Umat tu nak mana? Umat tu yang dah umat orang banyak kan. Dia juga dikendali sebagai ruh. Jadi kaedah kita ni kena mesti lah. Habis tu kena kenal diri. Habis tu bila Allah akan jaga roh kita yang tinggal ni badan je. Dia sedikit je yang tinggal ni. Tak jadi kita nak apa. Sudah nak boleh dia pula orang tunggu ya. Mairah. Dia kata ni pertama buat dulu. Ayah mereka dia. Bakal. Ada mereka ya. Ulat kata KFC kita kaji sampai duk main semua dia tak kaki diri lepas semua batuk diri mati duit tak jadi dia kata aku tak boleh lah main yang bodybuilder dia datang malam ni kami zakat lagi tak yang tu memang makanan ulat makanan tanah makanan jadi saya tu jadi sebut sebagai mayat tapi roh kita dia tidak mati roh tu yang kuala istihad minal makan ila makan apa daripada badan kita kepada tempat yang lain. Roh itu yang akan tetap hidup, yang mana dialah yang akan menunggu saat kebangkitan pada hari akhirat. Dialah juga yang akan merasai azab siksa neraka dan bersama waktu dengan. Ini kaedah yang kita kena faham. Jadi nak kata ini kaedah yang berkaitan dengan hati tersebut. Jadi para nabi, para rasul ni dia boleh pergi zahir mereka dan pada batin mereka dan melihat dan pada melakukan perkara yang haram, perkara yang makruh dan khilaful aula. Ini keyakinan yang kita kena yakini. Alright.
Di waktu kecil atau waktu besar dahulu daripada jadi Nabi dan Rasul mereka itu. Yang kata-kata terpelihara yang para Rasul dan Nabi ini tak daripada kecil-kecil lagi, tak daripada budak-budak lagi. Okay. Begitu juga waktu besar dahulu dari jadi Nabi. Yang kata-kata sebelum dilantik menjadi Nabi. Macam Nabi kita Muhammad SAW. Dilantik menjadi Rasul dan Nabi pada umur 40 tahun. So, before 40, Nabi tetap terpelihara daripada melakukan perkara-perkara haram, makruh dan khilafan Allah. Jadi itu Nabi kita telah pun digelar oleh masyarakat Mekah ini sebagai Muhammad Al-Hadi. Macam nama Masjid Farid. Ini datang nama Masjid pun tak ditawar. Ayam-ayam Masjid Sungai Dua. Ayolah. Alah, tu nak kat Jepang. Tak tahu nama. Al-Amin. Tu pun tak tahu. Dia tulis itu Masjidul Amin. Bukan saya. Okay. Jadi katakan Nabi disebut digelar sebagai Al-Amin. Orang yang dipercayai. Tak kenal lagi. Tapi sudah memiliki title tersebut. Okay. Nak compare dengan minyak dah tak ada. Boleh sebutlah PKT. Okay. Minyak kelakuan terpuji. Baik. Ingat benar anak PKT. Pokoknya dapat PKT dia. Hari ini mau praktek. Lepas tak terpuji. Dia jangan makan. Okay. Halo. Mana ada PKT? Tak ada. Jadi dia katakan Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul lagi. Dan bersifat dengan sifat amanah. Sehingga Nabi digelar Al-Amin. Zaman itu mana ada bank. Tapi bila dia nak keluar daripada Mekah, dia pakai dia buat lagi. Simpan tak barang lagi. Dia punya harap barang itu. Jadi simpan barang lagi. Sebab dia pun Nabi Musafir, Nabi berjalan. Dan kita lah tak ada dia. Rumah kita boleh simpan, okay. Ada lagi pakat itu. Pakat pun tunggu ya. Dia ni tak boleh lah yang habis ni. Dia masuk pula pun pakat. Okay. Jadi tak apa kata ini kaedah. Okay. Yang mana para Rasul dan Nabi ni daripada kecil atau waktu besar dahulu, maksudnya waktu muda dia, waktu belia dia, Nabi tak seperti mana muda belia masyarakat Arab jahiliyah lain, suka berpoyak-poyak, suka dengan perempuan dan kemewahan. Apa kaya sama waktu dengan Nabi mana ada bulan semua. Jadi nak kata ni beredar, dia kena faham perkara yang bersangkutan dengan sifat amanah ataupun kepercayaan tersebut. Waktu kecil Nabi telah dipelihara. Begitu juga waktu usia muda beliau sebelum dilantik menjadi Rasul. Sama pula jadi lebih-lebih lagi pula pada waktu jadi Rasul mereka itu. Nah, apa kata nak jadi leader ni memang daripada kecil lagi talent tu dah ada. Dia kurang itulah maksud bahasa Melayu kita begitu tak faham. Sama juga dengan kita nak jadi pemimpin yang memimpin kita apa ya? Tengok background dia, semai. Jadi itu nasab atau keturunan merupakan antara perkara yang perlu dijaga oleh kita. Kita kena ubah nanti kita dalam kuliah kita. Okay. Islam mengajarkan supaya kita menjaga keturunan kita. Sebab itu diharamkan perzinaan yang sama waktu dengannya. Sebab mana kita Tuhan nak takdirkan kita jadi orang yang hebat di dalam masyarakat kita. Cek Allah maafia yang bohnya, apa pun bohnya. Memang adalah anak. Tapi mai pada satu kalinya tak elok. Kalau nak masyarakat nak respect. Sorry bro, nampak Melayu nyantai kan. Anjing kalau nak pakai gila terjadi ya. Aku dah pasang hari. Yang kita keluar dah, jaga kata kita jaga, kita punya bukti bubuk semua jaga. Yang kita Melayu, yang kita tengok dengan TV kan. Kadang-kadang benda tu berlaku dalam masyarakat kita. Padahal memanglah dia berubah tidak terhenti dan kita terhenti dengan sustain. Okay. Apa dia aku tak batang itu yang sustain, batang habis. Okay. Memang dia berubah tidak terhenti, memang dia berubah dalam menjaga hidup orang. Tapi dia dapat taubat kepada Allah Taala. Tapi Melayunya sorry. Yang kita jaga, dia keluar dah. Dia bukan di dalam. Itu yang dia pun tak nak masuk ke kita. Itu yang dia kembali ke tangga jalan bersama dengan kumpulan-kumpulan dia. Masyarakat tak tampak. Apa salahnya kita tampak dia memang dulu satu ketika dulu dia jahat. Sekarang dia dapat taubat, dia dah berubah, dia sudah akan kesalahan dia. Tuhan dia akan tahu dia mana dia. Setiap manusia melakukan kesalahan. Cuma nasib dia yang menangkap kita berbuat
Semua hari nak cukup ya. Semua nak cukup tak dapat boleh. Kalau kita nak cukup juga, tak dapat ikan ni. Tak dapat ikan ni. Tak kita berjumpa pula. Tapi mana jumpa lagi besar dari ikan ni. Jadi nak kata orang buat jalan ni buat anak pun. Cepat-cepat saya supaya melompat. Akhirnya jatuh. Hari kita kenapa? Mendesak dia. Bila masa dia mana. Anak lalu mana. Jadi itu keadaan hidup jangan buat jalan. Dia tak buat jalan ni. Kalau dia lalu tak buat jalan. Hang bohong. Hang tak bohong. Hang punya pasal. Betul. Ni orang doa kita buat apa? Faham tak? Buat apa? Tuhan berkatakan dalam doa. Ni dah sebut ni itu tak dia cerita ya. Tak di mana tu. Kalau tu semua orang ni pun nanti dia tak cukup pun. Jadi nak apa saja keedah kita kena berharap. Benda ada pada musuh kata kita pokok kita. Kita masalah lah, pada waktu jadi Rasul mereka itu. Kata-kata Nabi ni kepercayaan dia. Betul hati dia. Sebab itu kita pun keedah dia sama. Bila ada cita-cita nak jadi leader, pemimpin, kita kena jaga reputasi kita. Tapi itu orang-orang yang kita panggil public figure ni, bila dia buat jaga, jangan apa doa lah, aku jangan bagi sebab benda mati malu orang. Mengajak atas masjid datang pimpinan. Jangan! Kan? Mengajak atas masjid datang nikah. Jangan contoh. Kita guru. Apa yang nak main-main? Kan? Doa. Jangan. Tak jadi lembu. Jangan. Kalau dia tak nikah, tapi dia dia declare. Pakai kami semua. Kami pergi. Ini nombor satu kami. Ini nombor dua kami. Kata. Ini nikah punyanya. Sebab apa nikahnya? Takut. Kena dia takut. Fitnah. Bukan fitnah. Kalau nikah punya aku lagi fitnah. Dia tak dapat nak berjalan. Nak berbalik. Macam kita nak nikah. Nabi Muhammad ikhlas nikah walau ditubuh. Nak kata ikhlas nikah walau ditubuh minyak. Dan boleh tak buat. Kata minyak weh. Ini aku nikah dia weh. Aku nikah weh. Dia kata apa ni? Aku weh. Dia tak lah. Aku nikah dia tak percaya. Ini nikah maknanya. Kadang-kadang juga macam ni kita punya jalan berdepan. Be a gentleman lah bro. Kalau orang ni declare saya nak nikah rumah ni, kita semua di rumah dia. Baru lah nampak gentle dia. Kita pun nak berani ni tengok kita kena nikah dia declare. Kami pun nak ikut cara dia. Ini sebenarnya kita nikah dia. Nikah empat lah. Tapi hanya berempat dia. Allah. Ini macam mana nak cinta rumah ni? Ini fitnah lah. Apa ingat benda main-main lah. Siapa fitnah? Jadi kita minta. Tapi bila kita ni ada niat. Contohlah nominasi tak ada itu. Mana nak minta apa yang ada niat. Jadi selalu berwajib dengan uang. Mana nak minta. Memang Allah sama hitam ni hati lele. Kita nak susah. Dia tak susah tak tahu. Saya nak masuk tadi. Ada tiket dia tak. Tak jadi. Pastikan anda punya profile. Better. Ataupun baik. Kondisi kan okey. Tak ada sekalian skandal macam apa semua. Paling tak ada pun qualify degree lah. Contoh. Senang orang nak jadi exco. Ni duk kakak saja orang nak pun exco. Tak boleh cakap. Qualify tak ada pun tak jadi. Juga sama multi-million semua ni orang. Tu yang tu jadi baik saja exco tak jadi. Kalau orang sudah mati. Tak boleh terima tu. Boleh kalau menggunakan seperti yang ada. Boleh dengan voting pun boleh. Tapi tak apa. Sama tak bukan SQ agama lah. SQ hanya bukan kebudayaan. Gagal apa-apa itu. Ada pun tak boleh. Itu nak kata ini kira. Pastikan kita punya rekomendasi itu anak. Orang kita bila sebut nama tu. Dia dapur kami memang bagus. Pok dia dulu bagus dah. Pok dia memang bagus. Dia memang sikit tunggu tuan asyik. Maksudnya kalau kita mahu cukup dia punya untuk jatuh sikit keturunan dia tu. Keturunan tu. Keturunan dia tu.
Kita kena faham, iman tidak boleh diwariskan. Memang tu dia tu wali betul, tapi mereka dia tak betul. Sebab apa? Sebab kita iman tak boleh diwarisi. Sebab iman perlu dicari, perlu dibangunkan. Jadi para rasul dan nabi ni reputasi dia orang. Dan tidak sama kita lah ni. Saya boleh kecil, muda, sehinggalah sama tetap mereka dilantik menjadi rasul. Mereka bersifat dengan sifat apa. Jadi kita pun kena ikut keadaannya. Cuma kita ni takkan dilindungi. Sebab apa? Waktu ni kita macam beza. Tapi modal waktu kita tak. Waktu ni kita belum jadi ustaz. Belum kuat kita angkat dia menjadi bodoh. Belum kita terima sel yang mana-mana berjodoh semua. Lah balik saya orang besar. Semula hanya macam dia berubah pula. Ni kita kiwi balik mana ni? Ada kiwi tak mudah suara dulu. Lah cerita dia tak baik. Weh agak dia orang biasa ni makin dah ada betul. Nabi saja yang bukan betul. Tu pun orang sebelah tak kerti. Nak tak cinta ni bila kita dah berubah. Tu macam kita mula dengan pembinaan satu. Tu yang saya tu kata tu tanya diri kita tak bila kita mula tak berhenti semayang ataupun tak tinggal semayang. Bukan hanya tak bila kita semayang, tak mula tinggal semayang. Contoh itu kita semayang. Tapi dia lompat di balik. Lalu orang kiri juga kita pun. Padahal diri yang sedang pun. So tak mula kira, tak bila kita tak tinggal semayang kita boleh istilah Allah semayang sehari 5 waktu. Tak berapa dulu. Tak berapa okey. Hari 20 orang pun bawa tadi. Banyak orang. Nanti yang malah nak kira. Saya ingat kita luput kira. Keedah saya ada luput kira. Keedah ni apa boleh saya minta yang kita tinggal dulu ni? Apa boleh kakak kita yang kita sayang? Ini kakak. Apa pun kalau apa kakak. Ni 2 hari yang mana? Tak semuanya saya orang jaga. Tak apa kakak tu tak guna jaga orang tak maya. Dia kena related bang. Keedah ni dia orang jaga ya. Maya tak apa ni. Bukan dengan maya ni. Kakak sama kira tu. Masa jaga dia. Mereka dia punya hubungan. Itu dia sebuah amalan yang berkembang. Buat kata boleh. Yang ini mau mula sikit tak ingat macam mana dulu. Cepat betul. Contohlah boleh umur 60 kita lah. Kalau umur banyak kita. Lepas nanti dia insya. Sebab kalau dia pernah balik sama kalau. Tak banyak pokok insya Allah. Kita dengan Tuhan. Apa nak kata apa? Apa dengan? Apa dokumen saya ni tak ada. Segala macam ni orang ada. Saya tak lah saya memang dulu tak saya. Dulu waktu jadi zaman tu nak kata apa. Kalau ada Tuhan bagi hidayah. Saya nak jaga hidayah yang Tuhan lagi ni. Yang saya nak pokok saya. Jadi nak kata keedah dia tentu. Sama selahlah mereka dilantik menjadi Nabi. Lakilah mereka itu. Tidak melakukan perkaranya. Diharapkan makhluk ataupun silapul awdah. Jadi kita bila ada orang nanti jadi imam tempat kita. Contoh. Jadi pengurus di tempat kita. Jadi isi masjid. Kita kena jaga reputasi kita. Tak kata kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Jangan kita khianati. Jangan buat macam melek-leknya menyebabkan jawatan yang kita pegang itu terhalang. Memang. Sebab apa? Sebab ini juga amanah. Kalau kita tak boleh buat amanah, resign. Itu jangan jadi dah kan? Tak harap resign. Jangan tu jadi macam cerita tu. Isra' Mi'raj tu. Salah kata, dia kata. Salah kata, dia kata. Salah kata, kata. Jadi, nak kata salah kata rumah jawatan, salah kata kerja. Saya boleh juga jadi pengurusi apa nama FPR atau mereka. Padahal pengurusi masjid pun tak larat apa dia. Contoh, ada yang pokok dengan masjidnya ataupun mana pada masjid termasuk masjid kampung itu. Nah, apa kata tanya dari kita? Ini tak boleh? Boleh buat. Tak boleh? Akui. Sebab tak ada. Saya banyak tanggungjawab cari ni. Saya punya telepon pemuda lagi nak jaga dia bilang lepas tahun lagi nak jaga telepon. Tak kasi. Apa lagi boleh? Kalau ada tak mau jaga macam dosa. Kalau pernah boleh bayar ni bayar. Yang ada dalam kamu. Wah haji zaman dah tak lalu. Zaman dah semua punya umur anak orang. Nanti
semua tukar nama sekarang. Zaman lah, bijak-bijak, semua pakai bagi nama. Aku layak. Nama pun yang dapat elok lah. Yang saya, dia botol tak nak cakap tak puas. Tak ada apa. Letak benda-benda tu. Wujud terpilih dari itu imam. Kan? Lepas tu, imam dalam empat. Lah, tapi mereka tak tahu dan pun tak. Weh, aku mengajar ya, bukan imam. Apa aku terang? Aku mengajar ya, bukan imam. Imam apa? Dari insya-Allah tahu. Saja aku mengajar. Aku tak buat ini dengan imam susah. Tanggungjawab kan. Okey. Itu saya nak pakai dah kan. Saya faham. Sebab kita mengajar dia tak boleh main. Kita tak. Siapa tak yang mengajar? Kuih. Bukan tak ada mengajar. Mana ada main ni. Jadi yang tu main pun. Kuih agak ada. Aku tak ada kita kena faham. Sebab apa? Benda amanah. Sebab orang nak kata Allah. Allah dah imam pun dah bayar duit. Orang dapat satu hati. Orang dapat satu hati. Mulut manusia tidak mulut terbayar. Mulut terbayar kita boleh tutup elok. Kita nak tutup mulut manusia dia tu. Dekat cantik. Semilai dia imam. Dia bercantik kita kata orang. Yang ini dah kata. Dia bercantik kita tu. Kalau orang jaya tu memang. Dia kata orang dia doa. Aku feel tu memang buruk. Imam tu di mana? Aku tak ada create the situation. Dia berfikir. Sebab apa? Tak mau bagi orang kata dekat. Sebab apa? Betul kita kena jaga. Itu reputasi kita. Kalau ada yang ustaz dia akan ajak orang dia. Kalau yang bersih ya. Siapa dah datang ke ustaz dalam ustaz dia. Cik, ini nak sampai ni. Bukan nak orang ramai tengah contoh. Ini nak sampai. Lepas tengah sampai jauh tadi. Padahal bukan nak pulang ni. Tapi kita kena buat ustaz tu lama. Kami tunggu lama ni. Ini nak sampai. Mana jadi macam ni tak? Cik, bersyarah betul tak sejak. Lagi lima, kita tangguh dengan nafsi kafarah dan surat Tuhan. Kalau tak, Tuhan yang kata, jaga waktu, tak ada apa-apa. Malu buka. Contoh yang benar. Dia panggil happy. Tapi happy kita panggil apa? Jika. Jika tenang nak jaga sikap kita. Kita janji orang berlapan juga. Paling tak nak 80 juga dah. Orang kita jaga kita. Si janji orang tengah 850 pun tak dapat buka lah. Tunggu. Tak boleh nak ini. Jangan tembak Allah. Kalau Kalau gelap lah. Kalau Allah apa pun tak tahu. Untuk apa nak gelap lah. Kamu yang lain ini semua berbiru. Jangan tembak Allah tu. Zaman tak jangan main-main. Sudah lah sorry. Dia pun tak banyak-banyak ya. Jadi itu kita kena jaga benar. Supaya apa? Tak menjadi fitnah kepada diri kita. Jadi bila tak mimpi. Sorry yang mencari oleh orang. Aku tak ada. Memang tak ada. Pada dia beri lima lagi nak jalan pakai. Tak ada. Tak ada juga. Juga kan kita doa kita. Lepas kita orang. Jadi kita berjalan jadi 20 ni. Nanti kita tak faham. Kamu tak semua kan. Ngeri. Kenapa? Ini juga merupakan salah satu amanah. Saya berpesan kepada diri saya terlebih dahulu dan kepada tuan-tuan dan perempuan yang mulia. Kenapa? Ia termasuk dalam sikap amanah tersebut. Dan dari atas kepercayaan dan betul hati mereka itu yang betul, dan tidak khianat mereka itu ialah kita fikir pilih dengan asal pikiran. So kita kena buat satu kaedah. Kita baru takdirkan benda ni, yang mana benda ni mustahil hukum, benda ni tak akan terjadi. Cuma kita asalkan saja. Kita fikirkan dalam akal kita. Apa dia? Tengok dulu. Jika anda bukan betul, baru takdir lagi. Kita maksudkan benda ni. Jika mereka itu para rasul tidak betul hati dan khianat mereka itu. Kata kata para rasul ni dia tak amanah, dia khianat hati hati dia. Dengan bahawa bekerja mereka itu akan perkara yang ditegak. Kata-kata dia buat perkara yang Tuhan larang. Nescaya adalah kita semua ini pun disuruh khianat seperti mereka itu. Nah, kata-kata kalau para rasul dia khianat, kita pun diajak supaya mengkhianati ataupun melakukan perkara khianat. Kan tidak ada buat ikut dia. Sebab dia kan dia pemimpin. Dia buat jahat.
Dia ajak tak buat jihad. Buat jangan buat. Agak-agak buat kan. Kau boleh fikir rumah. Kakak yang kita nampak bila buat makan rasuah, nak buat nak makan juga. Dan tidak boleh ni nampak. Duk bila bulan ni terus pergi tempat lain sebab apa? Salah. Tidak buat makan rasuah. Nak buat nak makan rasuah, sebab tak makan sikit macam. Tak makan banyak sikit. Tapi nak kena ada link juga. Sebab apa? Kamu dah jadi kronik. Lain dia tak makan rasuah. Contoh. Tapi itu yang kena semua kami hitam ya. Kami putih tak bisa semua mana kena lagi. Keluar dari motor. Tapi itu keadaan tidak mungkin jahat. Orang yang berbawa punya jahat. So kiaskan kalau para rasul kita amanah mereka buat benda haram. Kita punya suruh buat benda haram dan malah. Tak ada kita buat benda bagus. Kita bertiga. Kita bersuruh barang yang benda ya. Bapak boleh anak ni. Rintik. Buat kecil berdiri, anak kecil berlari. What is the meaning of kita punya peribahasa? Nah, apa kata ayat itu? Orang itu. Ayat suruh di hulu. Takkanlah di hilir tidak ada di terlebih. Apa tahu ni kurang-kurang apa? Kepakaran tu banyak ni. Banyak pepatah dah Allah ni. Nah, apa kata kalau ayat di hulu tu di hilir di kelompok tu. Biar apa yang tahu. Yang kita tahu hukum bahawa kita tak boleh hidup ke? Kalau ayat di hulu terlebih. Ayat di hulu terlebih. So inilah ayat yang disebut dekat kita supaya kita faham. Tak ada yang baru-baru ni tak ada sebab amanah mereka yang kita juga dia akan ajak dia akan suruh melakukan perkara yang sama. Kerana kita semua ini disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menurut dan mengerjakan seperti pekerjaan mereka itu yang Rasul. Sedangkan pula kita ni Allah Ta'ala suruh ikut Rasul. Jadi kalau Rasul dia suruh kita buat jahat, kita akan mesti ikut benda yang dia suruh. Sebab apa? Sebab Tuhan suruh kita ikut Rasul. Maka disebabkan oleh itu para Rasul tidak bersifat dengan sifat jahat. Bahkan ajaran yang diajarkan kepada kita semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan sendiri menyatakan dalam surah Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Jika adalah kamu sekalian kasih kamu adalah Allah. Tuhan mengajarkan kita kalau kita ni betul-betul mencintai Allah Ta'ala. Perasaan kita perasaan yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kerelaan Tuhan. Maka katakanlah, maka hendaklah menurutlah kamu akan aku ya Rasul. Kalau kita sayang Tuhan, Tuhan suruh Nabi Muhammad dekat kita ikut Nabi. Ikut Tuhan Allah fattabi'uni. Sayang Tuhan ikut Nabi. Sayang Nabi akan kamu oleh Allah. Yuhibbukumullah. Allah Ta'ala akan mengasihi kamu. Sebab apa Tuhan kasih dekat kita? Sebab kita ikut Nabi. Jadi nak dapat kasih Tuhan, kena melalui Nabi. Sebaliknya Nabi buang telah hadis Nabi yang ini hati ini nak dapat kasih Tuhan orang. Sebab ada orang tak ikut hadis Nabi. Masa kata dengan arti katanya lain, automatically dia menolak Nabi. Dia cuma anak Tuhannya. Sedangkan Tuhan sebut dalam ayat ini, nak kasih Tuhan, ikut Nabi dulu. Ikut Nabi, Tuhan kasih dengan kita. Jadi Nabi tak boleh nak tinggal. Tapi itu keadaan syahadah ada dua. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah saja tak ada pakai. Muhammad Rasulullah tanpa la ilaha illallah juga tidak berguna. Sebab itu dia pergi dua kalimah syahadah. Nah, tak kata kena ada Allah dan Rasul. Kena ada Allah dan Muhammad. Macam mana kita isi hati? Dengar semua orang. Itu pun ikut. Dan kita tak tahu. Itulah golongan-golongan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan sebut sendiri kan. Siapa-siapa yang tidak mendapat petunjuk aku, maka tidak ada siapa yang mampu untuk membebaskannya. May yahdihillahu fala mudilla lahu. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa-siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Taala, dia tidak akan sesat. Wa may yudlil
fala hadiyalah. Siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah Taala, tak dapat dia bagi petunjuk saya. Okey, ulama-ulama yang disesatkan oleh Tuhan siapa? Contohnya yang tak boleh tunjuk dah. Dia dah disesatkan oleh Tuhan. Ada siapa kata Syekh sesat kan? Buku ada Syekh sendiri di mana kita. Kamu sama kita kasih lele dia kata mangkap ibu cari betul aku. Dia pun tak ada Syekh. Tak ada yang tak masalah. Aku tak masalah. Tuhan sebut dah. Bila dia bagi kesempatan, tak apa yang dia bagi petunjuk dia. Kita boleh percaya dah. Apa kata Syekh ni mati bro. Kembalilah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kata dah. Itulah memang apa pelajaran sesat yang mereka senang. Tak seperti akidah mereka. Okay. Ingat senang seperti akidah golongan-golongan yang telah disesatkan oleh Allah Ta'ala. Duk yang Abu Yah itu berarti yang sama masuk dengan yang Abu Yah. Yang dua ini betul Abu Yah agak sedih. Tak dekat dengan ikhwan kelompok dan yang sama maksudnya. Jadi kalau orang itu tidak senang betul. Kita perjalanan kaki jauh dah. Nampak kadang-kadang tak boleh sampai dah level tu. Hebat lah. Okay. Bukan senang. Okay. Sebab bila dia tidak sering dah pegang tu. Susah. Macam kita kan. Lepas kata bila dah takat. Susah. Al-Quran Allah surah apa yang nak doa. Susah. Ada orang tulis surah darah merah. Ada orang tulis surah darah hijau. Dia muda dia bangga. Hei, kenapa dia punya persepsi dia? Sudah. Okay. Tapi kalau persepsi itu bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, terus kalau perjuangan tersebut, kekalkanlah dengan jalur yang sama waktu dengannya. Tapi kalau tak betul, kena berubah. Kita kena bertaubat sebelum kematian kita. Kita pula kena cerita bagaimana kita mampu cerita. Sebab kaedah tak kena. Kaedah tak bertepatan dan tak bersesuaian dan tak kena dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kaedah yang nak kembali ke Tuhan kena ikut Nabi. Jadi itu Tuhan sebut. Siapa nak ikut Nabi, kasikan Nabi, aku akan kasih kepadanya. Hebat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu yang disebut dalam hadis yang lain, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi, mencintai aku lebih daripada diri dia. Itu patut ada yang sama waktu ini. Adakah kecintaan kita sampai terlalu kepada Rasulullah SAW? Lakukan dalam hadis, kalau Nabi ada di sisi kita pada ketika ini, adakah layak kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Saya berjadi dengan sempat di dalam dia. Itu arah sempat. Kemudian lakukan bainanan hadis. Ini yang diperlukan hadis lakukan bainanan hadis. Nah, kata kita andai dan kita bayangkan kalau Rasulullah ada di zaman kita pada hari ini. Apakah perasaan Rasulullah SAW melihat kita dalam keadaan seperti mana kita pada hari ini? Itu benar dia kena jemput seorang-seorang boleh kena banyak melakukan amalan-amalan sunnah supaya Allah membuka pintu hati kita. Sebab kaedah ni kaedah zahir, kaedah perasaan, kaedah feeling, hati. Kaedah zahir, kaedah merasai. Tapi itu orang yang tak asal dia tak tahu. Kaedah menyatakan malam dia zuhri hari, dapat tak asal dia tak tahu. Nak rasa apa dia tak boleh rasa. Sebab tak ada rasa hati kelam, hati perut rantung. Sebab hati perut rantung, dosa banyak. Dia ada banyak. Lepas tu tak rasa pula kata dosa. Kita tak tahu. Kita ni tak rasa kita buat dosa. Kita buat amalan-amalan sunnah. Kita beristighfar lepas semayang. Kita terpaksa semayang kita tak cukup. Semayang kita buat tak melayakkan kita untuk mendapatkan Tuhan. Walaupun kita dah buat apa yang Tuhan beritahu. Itu perasaan kita. Ini dia take for granted. Jadi saya juga yang akan lebih tenang. Ada beza perasaan. Tapi itu betul ni tak sama. Cuma kita nak merasai kita kena ikut apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Tuhan. Alright, nescaya kasih akan kamu oleh Allah. Dan disuruh akan kita dengan khianat mustahil. Nak kata Nabi suruh kita khianat bukan satu gambar mustahil. Tengoklah ajaran Islam ada di seluruh umat dia buat pada mata. Jadilah. Dah kita Islam lah. Jadilah agama kita. Baru kita nanti apa itu Islam.
mengaji Islam. Tapi itu orang yang mengaji Islam, orang yang buat research tentang Islam, akhirnya dia akan mengaku Islam is the way of life. Islam itu sebagai satu cara hidup. Bukan the lifestyle, bukan gaya hidup, tapi the way of life. Gaya hidup ni dia depend on waktu, masa, zaman. Dulu dia zaman pakai selok Yankee baju bunga tu dulu 60-an 70-an lama dah pakai selok Yankee baju bunga. Lah orang pakai selok jean, blue jean. Selok kodrai tu zaman dah. Satunya dia berubah. Tu bukan the way of life. Yang tu the lifestyle. Gaya hidup. Ni ke depan kata orang pakai lain, dia tak pakai lain. Kalau ada orang pakai lain, itu pun pakai tingkat-tingkat ya. 10 tahun lagi dia tak pakai apa. Inilah gaya hidup kita. Semua bela India orang harum tanah harum ini kita boleh dalam kehidupan. Sebab semua dah jadi begitu. Apa dia? Yang berbalas itu ada yang pakai lagi. Punya malu gitu. Kalau malu pun tak malu dah. Itu tak malu. Cuba bayangkan 10 tahun lagi tak malu langsung semua. Masa tu lifestyle kita langsung. Aku nak ajak pun tak tahu nak macam apa. Dan contoh. Itu lifestyle, itu milah. Okay. Sebab itu wala tambahan kalian. Wala nafara Allah tabi'an milah tahu. Sesungguhnya Yahudi Nasrani akan masuk kepada kita umat Muhammad ni. Sehingga kita mengikut milah. Lifestyle dia orang. Kita ikut lifestyle dia orang selok kita. Okay. Kita boleh berkawan dengan dia orang, kita boleh ikut lifestyle dia orang. Kita tak pernah explain dengan Islam apa ni. Pakaikan buat anak. Itu yang Al-Faraday kita apa nama US yang buat perkara di jalan ni. Banyak semua Al-Faraday. Kena Al-Faraday. Sampai kali lagi tanya Wikipedia, Google search dari Al-Faraday. Dia suruh Amerika yang buat anak. Dengan apa yang terlalu benar sekarang. Dia pakar segala geng-geng itu pakar segala pejabat yang tuan dengan turun. Nah, katakan golongan yang tak boleh nak menerima Islam sebagai the way of life. Satu cara itu. Golongan ni semua negara ada. Termasuk negara yang tercipta. Ini keadaan yang kita kena faham. Alright. Kerana demikian itu dilarang oleh Allah Ta'ala seperti firman-Nya. Demikianlah mengajak mengkhianati merupakan perkara yang mustahil. Kerana khianat merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh dia yang Rasul dengan mengerjakan yang keji dan yang diingkarkan dia oleh Allah. Nak benda benda jahat, benda kecil Tuhan tak suruh kita buat. Tuhan tak suruh Nabi buat, Nabi pun tak suruh kita buat. Itu benda bukan benda kecil ni siapa suruh buat. Sebab itu kita tak boleh melihat kemungkaran. Kita tak boleh melihat segala perkara yang mungkar. Sebab itu kita menentang, kita melawan kemungkaran tersebut. Kita dapat satu, orang dapat 1000. Padahal belah kawasan aku ni. Belah kawasan aku di pada kita mana. Sebab tak tahu tak tahu di depan ni. Dia kata tingkat yang kita dapat soal apa ni. Yang mak saya ada begitu apa tu. Tak tahu. Oh, belah SPM. Jauh-jauh je. Kita dapat satu kan. Yang member dapat 1000. Sebab apa? Tak ada. Jadi kita tahu. Kami akan apa-apa boleh nanti. Dan tak boleh kawan. Ini benda-benda yang kita kena fahamkan itu. Tadi itu kita menentang kemungkaran dan kezaliman. Yang orang lain ini susah nak faham. Dia lambat. Otak dia lambat berfikir. Nak ada pertambahan perkembangan bidang dia slow. Sebab apa? Tak tahu sebab apa. Tak tahu sebab apa kita hidup dalam keadaan tersebut. Masyarakat lain, bangsa lain semua dah seperti di zaman Muhammad dan semua pada tahu. Arab besar khususnya dan negeri dan hebat dan boleh membezakan antara hak dan batil. Walaupun daripada kalangan ataupun golongan ataupun kronis dia berani menyatakan kesalahan pada kawan dia sendiri. Tapi kita ni dia bayar.
Bila kronik ni tak boleh kata apa. Kawan saya bilang macam-macam masalah pula. Tak ada kitabnya tu. Okey? Kalau begitu dia kata, tetap dalam hati kita bahawa kecilian Rasul itu amanah, artinya kepercayaan, dan betul hati mereka itu tidak khianat sama sekali. Jadi kita yakinlah dengan apa yang diterangkan oleh penulis kitab ini kepada kita, bahawa Rasul itu bersifat dengan sifat amanah. Apa dia? Kepercayaan dan betul hati mereka itu menyampaikan apa yang disuruh Allah, dan mengajar kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan mereka tidak pernah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Uraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul, tabligh artinya menyampaikan wallahu Subhanahu wa taala a'lam, dikatakan pada bulan yang akan datang insyaallah. Betul tak? Betul tak? Ya. Soalannya macam mana kita nak share ikut jalan ni? Kan macam mana kita nak faham balik tu? Baik. Allah Subhanahu wa taala alam bihaqiqati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Sembahyanglah kamu semua seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Kita tu zaman hari ini dah cukup koridor. Zaman dulu bahasa kita belum baik lah. Mana itu zaman Nabi mah? Yang boleh tengok Nabi sembahyang apa? Orang Arab yang bersama dengan Nabi ya. Yang tengok batang tubuh Nabi ya. That's why kita memerlukan kepada ulama untuk mentafsirkan hadis tersebut. Maka ulama menyatakan sallu kama ra'aytumuni usalli, ai bermakna sallu kama alimtumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana aku mengajar kamu sembahyang. Jadi kita kaji hadis, kaedah hadis sembahyang. Kita baca 10 salam contohnya. Adalah kaedah hadis sembahyang, Nabi rokok, Nabi jangan masa waktu dengannya. Walaupun ada Al-Quran sebut sembahyang, ada Al-Quran kita sembahyang. Sebab ketika Quran saja ada kata sembahyang, dia kata Quran tak kita sembahyang. Quran kita sembahyang 2 waktu ya, mana ada 5. That's why kita memerlukan kepada hadis. Hadis yang akan menceritakan bagaimana sembahyang, bagaimana kelakuan sembahyang. Jadi maksud hadis sallu kama ra'aytumuni usalli, artinya kita kena sembahyang seperti mana Nabi ayat kita sembahyang. Jadi itu kita kena baca hadis yang bersangkutan dengan bab sembahyang. Kita kena baca hadis mengikut kaedah sembahyang. Betul kata kita mengaji. Sila mengaji di dalam bab. Oh, sembahyang ada 13 rukun. Sebab dalam hadis menceritakan kaedah-kaedah sembahyang tersebut. Jadi maknanya kita kena faham sebagai hadis tadi ialah kita sembahyang seperti mana yang telah diajarkan oleh Nabi kepada kita arah sembahyang. Kalau nak tengok memang tak sembahyang ada sembahyang, pakai tak sembahyang kita boleh. Jadi kaedah dia berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan oleh ulama kepada kita. Tapi itu hadis Nabi ini dia mutawatir, dia berantai-rantaian sehinggalah kepada kita. Jadi bila Tuhan sebut, Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Maka ulama menyatakan bukan sekadar Al-Quran yang dijaga oleh Allah, bahkan hadis-hadis Nabi juga turun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada orang cuba nak buat hadis maudhu', ada orang cuba nak buat hadis rekaan, maka ulama kita boleh straight kata ini bukan kalam Nabi, tapi ini rekaan manusia sahaja. Sebab kalam Nabi ini dia berbeza dengan kalam-kalam manusia yang biasa. Faham? Jadi maksud hadis tersebut kita kena mengaji cara nak sembahyang. Kalau kita melalui dengan kitab Syaitan Al-Fatihah, Muniyatul Musalli merupakan kitab pertama yang kita lalui bagaimana cara nak sembahyang. Karena kita tulis
Rukun semayang 13. Mula sekali niat. Saya kata niat tu apa? Ada qasar, ada ta'rah, ada ta'yin. Nak qasar kang mana? Kang mana nak kena qasar, nak kena ta'rah, nak kena ta'yin. Ada yang qasar saja, ta'rah saja. Mana nak boleh tumpul? Cuma kita mengaji dengan da'ah. Cuma bila kita masuk sekolah-sekolah kawan, kadang-kadang dia ambil tahu ringkasan kita punya tumpul. Okay, dia buat jalan ringkas, ajak jalan ekspres. Sebab apa? Nak habis diri pun, nak exam. Baca punya tumpul itu tidak nak exam. Tidak nak exam. Pakai tak exam. So, kaedah dia buat ringkasan. Dia ajak juga, sudah sama. Rukun 13. Cuma kadang-kadang dia tak murah. Dipel orang ucap yang mengajak anak-anak ni. Mula-mula sekali kenalnya. Mayang ni kenalnya. Kan? Kita pun okeynya. Apa ni? Mula. Niat tu. Campur tu. Niat tu lah. Niat tu kena ada 3 benda. Qasar, ta'rah, ta'yin. Dan ada buku ringkasan tu kenapa? Dia kata dalam niat ni kena ada 3 benda. Kena qasar dulu. Aku nak mayang ke, nak motor ke, ni bola ke, apa ke. Qasar. Ta'rah. Okay. Apa benda kita buat? Qasar ni aku ataupun kami. Qasar ta'rah. Nak mayang ke, nak motor ke, nak zakat ke. Ta'yin. Fardu ke, sunat ke. Jadi bila kita kata Allahu Akbar. Aku supaya maghrib kerana Allah Ta'ala. Bukan Allah saja aku supaya maghrib 3 rakaat. Itu imam kerana Allah Ta'ala. Akbar. So dia makan. Tapi sangat dia cakap lagi mayang. Niat pun tak lepas. Orang kata Allahu Akbar. Sebab apa dia? Sebab Allah Ta'ala kaya kan? Tapi bila dia tak kata Allah Ta'ala kaya punya Allah Kalpas kan? Ingat nak tadi ada ajar supaya Maghrib 3 rakaat. Juga Allah Akbar kan? Ada satu kali lagi tak payah tak payah. Kembali semua tidak. Itu lagi tengok. Sorry to say. Dan itu makna Allah Akbar. Macam semangat. Tak ada apa pun boleh. Habis itu kita ikut ulama. Kita ulama semua yang tu. Apa yang macam mana? Boleh lah. Melepas dia orang tengok ni. Sorry to say. Nak dibahas masalah usuali tidak pula ada. Ada orang tengok ni. Nak apa-apa. Kita tengok. Usuali itu sunnah tersebut. Tapi sunnah. Walau masalah. Apa saja yang usuali ini? Untuk apa? Untuk menenangkan hati kita. Untuk apa? Untuk mengerti kata akan mayang kali. Dan mana kata usuali Allah Akbarnya susah mayang. Ulama dah susun dah kan. Nama azim sumur di usuali. Ikutlah. Jadi itu kena ada masalah. Ini doa yang dia pandai. Baca Quran baca hadis berhukum sendiri. Baca Quran baca hadis berhukum sendiri. Roh kalau Allah kita dengar cakap pandai. So kita jangan sibili punya pula semua bagi kita orang yang pula tak buat dia bulu ngaji ikut apa yang ulama kita ajar. Ulama itu ikut wajib. Pada waktu kita letih juga kita maghrib dan itu Allah bagi kita maghrib insya-Allah malam Jumaat. Anak tadi ada rumah tu dengan lebih ustaz wala reda dia. Dia boleh jadi tu. Kalau Jumaat ibu kata, sudah Jumaat. Tak tahan hanya tak Jumaat ni, tak tu kali baca mampu kepala mana. Jadi kaedah itu seperti mana Nabi mengajar kita semua. So kaedah kita kena berlandaskan kepada ulama. Tapi itu kaedah kita kena ikut mazhab. Tapi itu perbahasan mazhab ni kita awal ni boleh tangkap mazhab. Kita boleh ikut mazhab. Macam kita ulama Syafi'i, kita mengikut Imam Syafi'i. Ada benda yang gagal-gagal. Dalam mazhab kita tak boleh. Tapi mazhab Malik boleh. Kalau kita nak ikut mazhab Malik, kita kena mengaji juga sebab tu. Bagi reti, apa kata boleh. Baru kita boleh pegang pendapat yang kata boleh kita sebut. Ada kalanya kita tansik mazhab, kita campur. Tapi bukan pada satu masalah, pada masalah yang berbeza. Contoh sekarang ni kita banyak kata setengah contoh. Ikut kehidupan mazhab kita Imam Syafi'i, kita banyak berdebat.
Masalah nanti yang boleh banyak pakai duit yang kita tu buat sekarang ni. Yang nanti aku tak zakat tu apa lagi gambar tu. Saya tak tahu mana lah. Aku kena siap kontainer tu. Macam punya 2-3 kontainer. Kalau aku nak ikhlas ni dia lah. Aku tak boleh dapat dia lah. Tak boleh bayar petrol pun saya tak boleh ni. Pengajar datang. Dia pun parat. Aku cukup yang tak lebih. Tak mahu tu. Parat dia lah. Aku tak tahan. Pergi kedai lagi datang. Datang pakai aku pun tak boleh pakai apa salah saya kata tuan punya dia saya bayar lah dia saya tak boleh datang ya dekat stop berkira tuan Tuhan tak ada kira kita betul kita kira Tuhan gantang sikit ya pakai okay. So dalam azab kita yang ini kena banyak pakai Tuhan. Jadi disebabkan masyarakat seperti masyarakat kesusahan. Orang mesti dah bukan mau pakai semua. Ada yang mau pakai, ada yang tak mau pakai. Jadi nak kata disebabkan environment seperti kita sekarang, okay, yang tak menjurus ke Allah, praktikal tersebut, okay, maka kita taklid mazhab Hanafi yang mengharuskan bayar melalui khidmah ataupun tidak. Ulama kita bincang bukan saja ulama kita boleh bayar zakat setengah dengan duit ni. Tak apalah bagi orang yang nak kerja juga nak kena buat pula dengan berat, tak ada masalah, buatlah. Cuma dia katakan challenge yang boleh terima berat. Dia aku tak boleh terang tapi tak terima berat. Baru nak bayar zakat dia pakai miskin sendiri. Tapi sini pakai duit. Sebab kaedah kalau kita pergi nikah hamil yang masih lagi menggunakan kaedah yang sama nak pakai berat. Hakikatnya dia ambil duit juga. Kita pergi berat. Dia ada RM2 dia bagi duit. Dia tolak berat dia takut jual. Dia pegang berat aku sendiri. Kami dah cakap sama saya yang penting. Berat kedah itu tak ada lebih jadi kilo. Tak ada lebih jadi lori cara-cara. Faham? Tak lebih jadi lori pun sebab apa? Kadang-kadang tu juga kita beri cuma tolak dia balik dia. Bagus dah kita. Kalau kita boleh buat itu mazhab kita yang benar. Tapi taklah menjadi terlalu risik bagi kita khususnya dalam hal dan sebuah faridah untuk beramal dengan mazhab yang lain. Kenapa? Untuk memudahkan urusan kita. Apa kalau ambil apa berkaitan? Cuba kita bayarkan satu pulau kita bayar berat. Agak-agak pun nanti kita tak dekat sampai pula untuk dapat dia lagi tak mahu kita. Fikir tak? Jika kita minta 3 anak, 3 tangan. Tapi yang satu saja satu pulau kita. Tapi nanti kita tak mahu pula kan? Saya kata, banyak-banyak. Adik 10-20 dia. Aku pun banyak-banyak dia tak jaya. Kenapa kita ada menjadi masalah ekonomi dan yang sama waktu dengannya? Itu dapat praktikalnya. Mendatangkan kemudaratan lebih daripada kemanfaatan. Ulama kita mengharuskan, mufti kita mengharuskan mengikut mazhab Hanafi. Tak ada. Tapi kalau kita masih nak pegang dengan diri, itu okey, baik. Jangan sedia. Yang penting kita melaksanakan ibadah zakat fitrah tersebut. Ini zakat fitrah pun tak payah tak beza tau. Tak bangsa kita apa-apa tau. Main tahu kita. Weh, fitrah pun tak payah, tak beza, tak payah. Dia ada kita. Nanti kita tak tahu. Tapi lagi di orang tak usul dia mesti rumah pernah ribut tak apa-apa. Mesti kita ribut tak zakat. Mesti orang bantuan. Orang lain kita jadi kita paling tak tahan. Yang tak tahan lagi dia kata apa isteri kan. Tapi zakat orang yang bersyarakat yang boleh dapat ada beracam yang layak. Dia boleh kiuri kita. Ada kembali yang kiuri dekat pendapatan dia boleh. Mana? Zakat pendapatan kau wajib betul dia. Tapi waktu dia terima zakat, dia tak pernah tanya. Ni duit dia boleh zakat apa mau dia buat. Ada pernah tanya. Topak tak tanya. Dia tak pernah tanya duit yang dia dapat tu daripada jumpa zakat apa yang berkutik. Zakat pendapatan bukit aku tak terima. Kalau nak lagi aku bagi zakat hanya zakat haji kah? Zakat barang mas kah? Yang tu boleh. Jadi kan itu benda-benda ini menunjukkan kepada pemahaman. Kita kena pegang dengan ulama kata. Kita kena ikut mereka kerana mereka lebih memiliki authority daripada kita. Saya dah minta Allah ni ikut saja apa yang boleh ditetapkan oleh mereka. Lainlah kalau kita pun ini nak jadi ulama apa? Tapi mengaji hikmah kan.
Dia mengaji megah betul-betul pentingnya. Dia masuk dalam kitab besar dulu, baru kita boleh buat fatwa belajarkan kepada otoriti yang kita ada. Ini betul megah kalau kita dalam kita, awak yang tak nak ngaji, kata orang fatwa. Bapa. Antor. Wallah subhanahu wa ta'ala. Lepas. Dan balik. Semua boleh tidur ya? Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina بحكمتك واشكر عليهم وقبل من رحمتك وذكرنا نفسنا وعلمنا الذين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.